Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Sudah. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya happy semacam Wan Alif hari ni. Menyanyi lagi. Mestilah semangat, mesti semangat. Bulan Ramadan ni bukan alasan untuk kita relax. Betul, setuju sangat. Wan Alif memang puasa ya. Betul. Jangan puasa oyok-oyok orang kata. Ya. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Ramadan yang ketiga dan juga selamat menyambut bulan Ramadan. Tidak terlambat kan untuk kita ucapkan hari ini 3 Ramadan 1442 Hijriah bersamaan dengan 15 April 2021 hari Khamis, hari 4. Hari 4. Betul, nemu hari ni Wan makin Alif. baju batik. Wajib Betul. Mesti wajib. Untuk warisan kita tu. Warisan, betul. Hari H4. Kena ingat warisan tu mesti dikekalkan walau kita berada di zaman yang moden. Wan Alif pagi tadi nak tanya, sahur apa? Sahur apa? Semestinya saya sahur dalam keadaan yang ala kadar sahaja. Ala kadar. Siapa masak? Masak adalah orang yang masak. Ya kan? ke? Bukan bakal isteri ke? Bakal isteri nak masak. InsyaAllah. Boleh kita dusul. aminkan. Doakannya baik-baik saja. Betul ya, tak? terima kasih Jess. Okey Jess, hari tu kita ada topik, tetapi sebelumnya bagi penonton Sejahtera Asia, jangan lupa untuk terus menyokong kami di media sosial, Facebook dan juga Instagram. Type sahaja Sejahtera Asia. Dan bagi yang tengah santai-santai ambil video kita Instagram ke Facebook, jangan lupa bila upload tu tag Sejahtera Asia. Baru dapat kita kongsikan. Sebarkan kebaikan. Kongsikan kebaikan di bulan yang penuh dengan kebaikan. Janganlah post gambar makanan, betul tak? Ini cabaran lah Wan Alif. Alah, macam dia puasa pula. Puasa. Kita cuba puasa hari ni. Cuba puasa? Cuba puasa. Baguslah cuba puasa. Nanti tukar nama. Jasmine. Okey Jess, hari ini kita ada topik ya. Betul, topik yang menarik berkaitan dengan bulan Ramadan. Makanan. Makanan juga ya. Cabaran juga ya Wan Alif. Saya takut jemputan kita ni bawa contoh-contoh makanan. Tak terkata macam ni je kita Beliau tengok. je lah ya. Saya meliur, awak tak meliur sebab awak ada breakfast kot. Yelah Wan Alif. Tapi tak apa. Topik kita hari ini, antara topik yang kita akan bincangkan adalah berniaga di bulan Ramadan. Nak tahu apa yang dia jual nanti, kena stay tune dengan kami selama 1 jam sehingga 8.30 pagi. Betul. Dan juga Wan Alif, seperti biasa kita akan wawarkan kepada semua ya mengenai situasi COVID-19 di negara kita, iaitu di Malaysia dan juga di negeri Sarawak. Ya, betul. Dan saya mulakan untuk laporan terkini. Itu laporan harian bagi perincian status terkini COVID-19 di Malaysia setakat semalam 14 April 2021 sebanyak 1,889 kes baru direkodkan. Dengan perkembangan terbaru ini, jumlah kumulatif kes positif COVID-19 meningkat kepada 365,829. Ini menjadikan kes yang masih aktif iaitu sebanyak 16,696 kes. Dan dalam laporan harian COVID-19 semalam juga, sebanyak 1,485 kes sembuh baru direkodkan dan ini menjadikan 347,780 pesakit telah pulih dan dibenarkan discharge dan peratus kes sembuh iaitu 95.07%. Duka cita dimaklumkan terdapat 8 kes kematian baru dicatatkan semalam melibatkan 7 warga negara. Maafkan saya. Tak apa, 7 warga negara. Faham bulan puasa. 7 warga negara dan 1 bukan warga negara. Ini menjadikan jumlah kematian disebabkan jangkitan COVID-19 iaitu sebanyak 1,353 kes. Sejahtera Asia mengucapkan takziah kepada ahli keluarga mereka. Dan dalam pada itu juga sebanyak 204 kes sedang dirawat di unit rawatan ICU, unit rawatan rapi ICU dengan 79 individu masih memerlukan alat bantuan pernafasan. Masih banyak negeri yang mencatatkan 3 angka dan di antaranya di sini menyaksikan Selangor sebagai negeri yang mencatatkan kes harian tertinggi semalam iaitu sebanyak 517 kes, diikuti Sarawak 489 kes, Kelantan 226, Sabah 142 dan juga Kuala Lumpur 134 kes. Masih lagi dalam 3 angka. Betul. Dan tingkatkan kawalan diri kita. Kita berharap di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan ini, khususnya untuk umat Islam berdoa semoga kita dibebaskan daripada cengkaman-cengkaman COVID-19 ni. Rindulah nak sambut Ramadan seperti dulu. Betul tak? Sambut Aidilfitri sama-sama dengan family. Betul. Tak? Dan untuk perkembangan di Sarawak, kes COVID-19?
Semalam ya, rekod, betul. Semalam terdapat 489 kes baru COVID-19 dikesan di Sarawak, lalu menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 21,448 kes. Kluster Tembok Sri Aman dan kluster Jalan Puncak Borneo antara punca utama peningkatan kes positif COVID-19 iaitu pada semalam. Seramai 47 kes positif melibatkan kluster Jalan Puncak Borneo dan kesemuanya adalah merupakan kontak rapat dan telah dikuarantin. Kluster Tembok Sri Aman turut melaporkan seramai 76 kes positif baru, manakala 51 kes positif adalah dari lain-lain kluster yang dilaporkan. Sementara itu, Kuching telah merekodkan jumlah harian tertinggi dengan kes positif iaitu sebanyak 99 kes, diikuti Sri Aman 76 kes dan Sibu 75 kes. Dalam pada itu, 5 kematian turut dilaporkan dan menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 133 orang. Terdapat satu pertambahan kluster baru iaitu kluster Jepak Bintulu, ekoran satu majlis doa selamat perkahwinan yang dianjurkan di kampung tersebut pada 3 April lalu. Sehubungan itu, PKPD juga di kampung Binyu Lama Kuching telah ditamatkan memandangkan keputusan saringan kedua tidak menunjukkan sebarang kes positif baru. Ini adalah sedikit sebanyak perincian kes COVID-19 di Sarawak secara keseluruhannya, Wan Alif. Masih nampak lagi ada maksudnya peningkatan juga dalam COVID-19. Kita masih berharap anda semua tingkatkan kawalan kendiri, sentiasa patuhi SOP yang telah ditetapkan, amalkan 3W, elakkan 3C. 3W kita kena peringatkan lagi wash, wear and want. Dan juga 3C, crowded spaces, confined spaces dan close conversation itu kena elakkan sama sekali sebab kita tahu sekarang ini memang sekolah pun dah dibuka, betul tak? Ya, betul. Dan juga ini telah membawa kepada perincian yang seterusnya di mana STU meminta agar laksana PDPR semula sehingga kes COVID-19 ini permohonan daripada STU. Susulan peningkatan kes COVID-19 di Sarawak yang sangat membimbangkan, Kesatuan Guru Sarawak STU memohon kepada Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk mempertimbangkan pelaksanaan semula pengajaran dan pembelajaran di rumah iaitu PDPR. Permohonan tersebut turut mendapat persetujuannya daripada pihak guru dan ibu bapa memandangkan keselamatan pelajar dan anak-anak merupakan perkara yang paling utama pada masa ini. Selain itu, JPN Sarawak juga dimohon mengambil tahu keadaan di sekolah-sekolah memandangkan ramai guru terbeban kerana terpaksa mengajar 2 sesi persekolahan dan juga menggantikan guru yang sedang dikuarantin. STU percaya PDPR boleh dijalankan dengan berkesan daripada pihak guru sebab mereka pernah belajar, maksudnya pernah buat PDPR ni sebelum ini. Jadi mereka sudah arif dalam melaksanakan pengajaran melalui kaedah maya. Betul. Dan benda ini bukan baru lagi. Betul. Kita dah praktik daripada tahun 2020 dan sekarang sekiranya ianya boleh diteruskan, tidak menjadi masalah lah bagi saya. Betul tak? Ya, sebab nampak peningkatan yang sangat ketara sebab bila kelas dijalankan secara alamiah, maksudnya bersemuka, jadi nampak peningkatan di situ. Betul tak, Wan Alif? Betul. Jadi untuk kita mengelakkan jangkitan berlaku pada diri kita, keluarga kita dan seluruh rakyat Malaysia, mungkin benda ini boleh diteruskan. Betul. Dan untuk berita seterusnya, berita yang amat mendukacitakan seluruh warga bumi Kenyalang, di mana semalam isteri mantan Yang di-Pertua Negeri Sarawak ke-6 meninggal dunia, iaitu isteri mantan TYT Sarawak Tok Puan Datuk Patinggi Nurkiah meninggal dunia pada Rabu 14 April 2021, di mana isteri mantan Tuan Yang Utama TYT Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tok Puan Datuk Patinggi Nurkiah disahkan meninggal dunia di Hospital Umum Sarawak pada Rabu. Allahyarham Tok Puan Datuk Patinggi Nurkiah berusia 72 tahun disahkan menghembuskan nafasnya yang terakhir sekitar jam 12.02 tengah hari kerana komplikasi selepas mengalami strok dan juga pendarahan di bahagian otak pada 3 April yang lalu. Allahyarham dilahirkan pada 19 September 1949 dan mendirikan rumah tangga bersama Tun Pehen Sri Datuk Patinggi Haji Abang Muhammad Salahuddin Abang Bairing pada tahun 1996. Allahyarhamah mempunyai 5 orang anak dan seorang cucu. Jenazah Allahyarhamah Tuan Puan Patinggi Hajah Nurkiah dikebumikan di tanah perkuburan Islam Semeriang pada jam 5 petang semalam. Warga Kerja Sejahtera Asia menzahirkan rasa duka cita dan salam takziah. Dan ramai-ramai kita sedekahkan Al-Fatihah. Tuan Puan Datuk Patinggi Hajah Nurkiah, isteri kepada bekas Yang di-Pertua Negeri Sarawak ke-6, Tun Pehin Sri Abang Muhammad Salahuddin Abang Baring dilaporkan meninggal dunia pada Rabu. 4 April 2021
Allahyarhamah 72 tahun dilaporkan menghembus nafas terakhir di Hospital Umum Sarawak sekitar jam 12.02 tengah hari setelah mengalami komplikasi strok dan pendarahan pada bahagian otak sejak 3 April lalu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia. Masih lagi bersama dengan saya, Jessica John dan juga Wan Alif. Ya, saya. Jadi kepada anda yang berpuasa, kuatkan semangat. Kena semangat juga. Walaupun semangat. anda berpuasa, tak apa, sungkir, tak lama lagi. Kira jam juga. Tapi saya takutlah Jess ni semangat dia pagi je lepas ni. Macam ni dia. Diam je kat tepi tu. Itu normal lah sebab kita manusia. Kita tahulah kita ada limit, betul tak? Jadi Betul. jangan paksa diri ya. Kalau anda rasa anda tak dapat nak teruskan hari-hari anda. Kalau anda berehat 5 minit tu, take 5 boleh. Duduk santai-santai dahulu. Baik. Jadi kita nak Betul. tahu apa topik kita pada hari ini. Topik pada hari ini berniaga bulan Ramadan. Betul. Abang Alif, setiap tahun pasti ada makanan baharu ya yang akan viral dibawa ke Memang. bazar Ramadan dan buat ramai orang tercari-cari apa makanan tu. Tapi walaupun banyak makanan baru ya, tapi kuih juga kuih tetap Menjadi pilihan betul, lah. menjadi pilihan. Pembuka-pembuka gitu. Betul, ia telah menjadi tradisi hidangan bulan Ramadan juga apa kurangnya beratnya hampir hebatnya hampir waktu iftar ya. Anda semua berbagai dengan makanan di atas meja akan disediakan juga kuih muih, betul tak? Betul. Dan saya tunggulah Jess nak bagi kuih lepas ni petang-petang sedikit. Boleh, Dan kita boleh. banyak sebenarnya kuih-kuih yang kita terdapat di negeri betul, Sarawak, kuih negeri tradisi Sarawak, kita. kuih tradisi. Kuih celorot, ada kuih takir, ada kuih bongkol. Banyak lagi lah kuih. Nyaman kata Kuih orang bongkol Sarawak. yang paling sedap ya. Betul. Kalau saya. Kuih bongkol. Kuih bongkol. Boleh makan tapi jangan banyak sangat. Nanti tak ada manis. kaki pula. Manis sangat. Okey. Baiklah, Alif, kita ada tetamu sekarang ni. Ya. Baik, kita akan perkenalkan tetamu kita iaitu Puan Fifi Rozilawati binti Jamaluddin, salah seorang peniaga ya di musim bulan Ramadan ni. Baiklah, selamat pagi Puan. Assalamualaikum. Ya, Selamat datang. berpuasa. Selamat berpuasa. Ya, ceria orangnya pagi tu. Baiklah. Semangat. Semangat. Ada mak semangat. kuih tak? Ada mak kuih. Nak buat kuih buat apa? Awak Tak, puasa. dia nak tunjukkan dengan kita punya tak penonton. boleh. Siapa yang nak makan lepas tu? Awak nak suruh saya makan. Tadi nak ajak saya puasa. Nak suruh kita makan juga. Boleh bawa balik untuk berbuka. Baiklah Puan. Baru-baru ini kan kerajaan telah mengumumkan bahawa bazar Ramadan tidak dibenarkan dibuka ya. Jadi sebagai langkah ataupun sebagai seorang individu, kerana anda sendiri bergantung kepada kuih tradisi ya, sebab anda menjual kuih tradisi. Jadi apa antara respon anda ketika pengumuman bazar Ramadan itu dilakukan pada masa itu? Okey, selamat pagi. Sebagai seorang peniaga tu, kami macam contoh kini tu kita kan bazar seeda. Betul. Lagipun kita cuma bergantung dengan online ataupun kini tu ada GrabFood, Foodpanda. So memang cabarannya memang suka sikitlah wa ima pun orang badah. Banyak sikit pun jadilah kita. Betul. So yalah.
kita mesti ada alternatif lain juga. Alternatif lain. Tapi mesti sedih kan sebab bazar tak Sedih. dibenarkan Bazar dibuka. tak ada. Memang. Sebab tahun lepas lain lah, 2020 kita memang waktu tu memang sangat kritikal sangat tentang COVID-19. Tapi tahun ni kita harap benda tu ada tapi tak juga ada. So memang Bukan rezeki lagi Alif. peniaga tapi peniaga kat Sarawak ni terutamanya di Sarawak peniaga-peniaga kuih ataupun peniaga apa kata orang yang kecil-kecilan ni betul. memang dia punya banyak idea-idea dah. Seperti yang dikatakan Ada oleh je. Puan Fifi tadi. Salah satu Betul dia tak? online, betul tak? Online. Kita ada platform online, gunakannya sebaik mungkin. Betul. Ada seperti yang disyorkan oleh kerajaan, jualan sempena bulan puasa dilakukan secara atas talian iaitu e-Bazar Ramadan atau Bazar Ramadan Online Sarawakku Sayang. Yang juga sejajar dengan usaha kerajaan untuk memperkasakan pengguna teknologi. Tapi di saat tu yang kata orang last minute macam tu macam ni mengadaptasi perniagaan di atas talian tu. Maksud kami macam ni kita nak edit benda tu dalam online. Okey, sebenarnya bagus buatlah cara macam tu sebenarnya mula online. Sebab sikit kita orang madah jaga SOP. Betul sih. Betul. SOP. Ya, tapi siapalah bagi kita mun cara macam tu kita online nak kita lebih orang yang si kenal boleh beli kuih kita ke apa. Cara macam ni pun okey juga sebenarnya. Maksudnya tak semestinya orang yang kita kenal je ataupun customer tetap orang kata. Sekarang ni terbuka kepada semua orang nak beli. Ya, Kalau kadang-kadang atas bukan talian. orang Muslim aja. Betul. Bukan non-Muslim pun sama. akan beli juga. Dan peluang macam ni sangat menarik kan. Sebab apa? Kita berada di zaman yang teknologi yang serba viral ini. Serba viral. Asal kuih kau sedap ya, sedap nyaman, confirm meletup. Meletup. Confirm lah. Yang paling penting kuih tu sedap lah. Ni kalau cakap pasal makan, ya. satu orang sebelah saya ni walaupun puasa ya. Tak sabar. Bila nak buka? Tengok dah kira jam. Baiklah, selain daripada online platform, jadi kita nak tahu apa lagi alternatif anda sebagai seorang penjual ataupun peniaga. Mungkin berjual depan rumah ke ataupun belajar dekat office ke? Yes, memang. Kadang-kadang kita berjual di rumah. Secara kami, semestinya Waima pun kita iklankan bendaya. Akan ada orang call, hello, ada jual tak si? Apa pula tak si? Yang memang akan sentiasa, akan ada lah orang akan call. Boleh si, mau sekah tu lah, apa biasalah bulan puasa tu. Memang akan ada orang macam ni. Sikit cara juga, bila kita si berjual di depan rumah nak, kita akan ada orang angkat banner. Banner. Dia pun akan ambil tarif pelanggan kita jual lah. Okey. Wah, boleh terima tempahan jugalah. Maksud dia boleh terima apa saja hajat orang nak kuih macam ni, kuih ni. Nanti saya call saya nak kuih dorayaki boleh? Boleh coba. Kuih. Iman ya. Kuih. Kuih je ke? Kuih. Kita pun ada kek-kek ni. Kek. Ya, kek. Aku dah tak tahu nak cakap apa lagi. Sebab kalau makanan nombor satu lah Wan Alif ni. So dia kalau kuih dia memang kegemaran dia. Kenapa isu makanan pagi ni? Tak tahu tanya producer kenapa dia invite guys isu makanan. Kita makanan je. Bagi anda sendiri, adakah modal untuk melaksanakan jualan secara fizikal ataupun atas talian ni jauh sangat berbeza? Bagi kami lah. Si adalahnya terlalu jauh gila. Cuma kita bezanya fizikal kita berjual depan. Betul sih berdepan. Kita dapat untung. Bila kita melalui online kita ada cas COD-nya, minyaknya. Betul sih. Kadang-kadang orang tu berkira dengan kita. Kadang-kadang orang si berkira. Contoh kami dari kampung tu ke kampung Z. Rumah dah RM3 je. Murah. Mun rumah dah just RM5 pun orang akan, mahal gila tu. Susah juga bagi kita. Bagi setengah pelanggan untuknya akan faham jugalah. Ya betul, sebab benda tu memang kena saling memahami lah. Part-part makanan ni janganlah gaduh-gaduh. Nasib baik dia tolong hantarkan. Kalau dia tak hantarkan, saya pula yang ambil. Ambil dan saya bawa balik lah. Saya tak hantar. Okey, nak cerita lagi tentang berniaga tu, apa yang berniaga di musim Ramadan tu. Banyak lagi lepas tu. Jangan ke mana-mana, tetap setia bersama kami di Sejahtera Asia. Kembali selepas ini.
Topik kita agak menarik hari ni ya. Walaupun sedikit mencabar orang kata bagi rakan sekerja saya ni, Wan Alif dan juga tetamu kita pada hari ni sebab mereka berpuasa. Dikata mencabar. Tapi topik kita mengenai makanan pula. Betul tak Wan makanan. Alif? Sebab kalau bulan Ramadan ni sinonim dia memang perniagaan dia memang kebanyakan makanan Betul, lah. kebanyakannya makanan. Kalau tak baju raya, shopping raya, yang tu last minute, ujung sikit. Ya, sebab dah ambil promosi kan, harga promosi. Ya, betul. Selalu. Kita masih lagi bersama dengan Puan Fifi Rozilawati. Beliau adalah seorang peniaga kuih tradisi. Jadi kita nak tahu sebab Puan Fifi ini adalah merupakan ada juga kerja hakiki, betul tak, di samping berniaga. Jadi bagaimana mengimbangkan masa tu sebenarnya? Okey, setakat tu memang kami masih aktif lah berjual. So masa untuk harian macam office macam tu, time tu kami akan limitkan masanya. Melainkan hari Sabtu, Minggu, ya memang akan masuk. Tanpa macam kami pada tanpa iklan pun kami akan sentiasa masuk. Boleh minta petua atau ni. Kalau lepas ni yang banyak kali masuk tu, tahu-tahulah siapa yang call lepas tu. Lepas ni saya lah sebab dia ada penghantaran. Senanglah saya nak, apa kata orang? Saya nak call untuk, hello Cik Fifi, Puan Fifi, boleh hantar kuih bongkol 2, celora 3. Baik, kita nak tahu juga apa lagi. Tibalah dia ni. Aku pasal makan ni. Nombor satu, happy. ni pagi-pagi ni cegas. Nanti kalau nampak nanti tengah hari nanti layu semacam, tu lah dia. Padan muka. Tak layu punya. Kita nak tahu apa lagi kelainan yang dibawakan oleh Puan Fifi. Sebab kita tahu kalau tahun-tahun sebelum ini, berbanding tahun-tahun sebelum ini, nampak ya senang lagi lah, mudah lagi, betul tak nak berniaga. Sebab kuih-kuih pun ada kita buat sebagai macam pembuka selera. Jadi apa kita nak tahu, apa kelainan yang Puan Fifi bawakan? Kelainannya itu tak indah. Mungkin ada resepi baru ke? Ya, resepi tu sebenarnya daripada resepi baru lah sebab kami pun resepi. Contohnya kami fokus dengan kuih bongkol. Kata kita tak nak. Kuih bongkol tu adalah kuih yang orang dah famous. Ya, Munsik Dayah memang saya makan. Minum wajib. PM tepi kita. Lagi pun resepinya memang sama. Ajak mun kita Google ke apa. Cuma caranya ajak. Cara kita pun penjual lah macam ni nak mula apa indah. Macam ni lah. Kuih bongkol. Sebut pasal kuih bongkol. Yes, kuih bongkol ni kuih warisan, kuih tradisi. Adakah kuih bongkol ni dialaf barukan? Contoh kuih bongkol sekarang, bongkol. Kuih bongkol ni rasa dia apa, gula pong kan? Manis. Gula manis. Gula pong. Gula manis. Dia manis. Gula pong. Ada tak gula? Ada tak gula? Ada tak strawberry ke coklat ke? Oh, ya. Setakat tu memang saya ada lah. Tak Tapi ada. cuma nyempun apa, orang madah nyempun luarai. Ada orang pakai kontena, ada orang pakai daun pisang. Tapi memang tradisional pun memangnya pakai daun pisang. Nyaman lagi lah. Betul. Macam ni pun, macam mana sekalipun, warisan lama jangan dilupa. Betul. Lagi pun saya rasa lebih sedap kot kalau pakai daun pisang. Sebab bau memang dia masih ada. Kata orang Sarawak, tu. sodanya. Soda. Apa kata? Aura macam tu lah. Aura lah sangat. Aura tu macam kau orang nak makan je. Baik, apa daripada segi sambutan pelanggan pula, apa jenis maksudnya perbezaan yang ketara tak, nampak tak ketara perbezaan daripada segi sambutan pelanggan berbanding yang sebelum ni? Sebab kita tengah menghadapi pandemik, betul tak, nak sambut Ramadan lagi, bagaimana sambutan dia? Perbezaannya memang nampak jelas lah. Bukan hari puasa aja pun kami pola. Hari biasa, hari sebelum puasa pun kami ada je. Silah hari-hari macam macam pada setiap minggu akan ada kadang-kadang selang. Kita mula macam mesti orang mencari something. Sip mau makan nasi jap, mesti orang makan something yang rindu nak bulan puasa lah. Macam kuih bongkol memang akan ada. Macam ya lah. Macam kita sendiri peniaga kuih tradisi tu, apa jenis kuih sebenarnya yang kita jual? Paling banyak dijual. Paling banyak sebenarnya. Semua. Paling dapat sambutan kuih apa? Kuih bongkol lah. Kuih bongkol. Ya, memang akan Ramadah siapa asyik kenal bongkol nek biut. Sempat. Boleh PM tepi. Boleh PM tepi ya. Kelak kita promo ujung-ujung rancangan. Betul sih Warali. Betul. Dan Cik Puan ni, Puan Fifi. Kuih takir saya nak sebut kuih takir. Saya diganggu oleh aura-aura negatif ni. Masalah dia.
Negatif lah sangat. Negatif sangat. Negatif sangat. Kuih takir pernah buat? Pernah. Pernah? Tapi memang siapa pola banyak lah. Sebab takir dengan si pongkol si jauh beza juga sebenarnya. Oh. Cumanya nyebut kedap perahu. Gedap apa? Perahu. Macam perahu. Gedak. Gedak tu kalau penonton yang sebenarnya tengok ni gedak tu macam. Okey? Macam. Baik, Puan Fifi, kita nak tahu sebab anda sendiri bekerja, betul tak? Jadi kita nak tahu kalau apa kata orang sambil menyelam minum air, adakah Puan jangan Fifi minum sendiri dulu puasa je. Itu pepatah lah Wan Ali. okey. Pepatah. Saya Kata pantang orang. dengan minum-minum bulan puasa ni. Sebab dah haus, selalunya bawa air dekat bawah tu. Cari Tapi air tak hari ada ni tak air. ada. Nak cari air kat mana? Sabar ya, berapa jam lagi? Teruskan, Jess. Baiklah, kita nak tahu adakah Puan Fifi sendiri sambil menyelam minum air sebab bekerja dekat tempat lain juga, betul tak? Memang berdagang, berjual. Bagaimana sambutan dekat office? Office memang setakat tu baru semalam kami pun pengarah bos call Fi kami nak order tu tapi dalam masa tu je kami ada proses untuk biskut dan kek raya. Wow, biskut dan kek raya. Ni tengah live ni. Ada diskaun ke kalau Jess dengan saya datang ni? Tak payah bagi diskaun, bagi sekali je. Bagi free. Kuih raya ada. Hujung-hujung lah. Hujung-hujung. Betul, PM tepi. PM tepi. Nak tahu ada tak buat amalan bersedekah? Nak tahu. Maksudnya sebab kalau kita tahu kan selalunya peniaga kalau orang beli banyak dia akan bagi lebih. Bagaimana pula dengan anda sendiri? Memang akan ada lah seperti macam kalau makanan tak habis tu boleh bagi sedekah, betul bagi tak? sedekah hantar ke masjid, hantar ke surau. Telefon Jess, Telefon saya Pak Alif pun salah satu amalan bersedekah juga. Betul. Wan Alif. Mungkin boleh dikongsikan apa antara sumbangan kerajaan yang Puan Fifi terima sebagai seorang peniaga? Setakat kami ada terima sebab kami dari usahawan pertanian. Usahawan pertanian. Sebab kami memang akan setiap bulan akan update apa yang sidak yang mau. Lagipun kami dapat memang akan ada sumbangan lah sidak yang beri kami macam oven apa indah. Puan Fifi ni memang mengadaptasikan satu perkara ni apa? Pertanian Adaptasikan. adalah perniagaan. Perniagaan. Yang terbaik. Pisang-pisang tebang buat kuih. Nio-nio parut buat kuih. Bagus. Buat air, betul. Tebang. Sedap-sedap je nanti. Potong-potong lah. Macam tu. Nak tahu juga Puan Fifi apa antara cabaran dan halangan semasa Puan menjadi seorang peniaga? Sebab pasti ada cabaran dia. Of course. Memang akan ada lah tersasul. Memang akan ada lah salah sikitnya pelanggan kita tak kadang-kadang punya order macam kita order pasal last minute tag kami nak hantar kita cancel. Boleh. Ya memang akan boleh macam tu. Jess kan selalu macam tu. akan ada Saya pula. pelanggan cemek kadang-kadang nyeblok, kadang-kadang hilang entah ke mana. Lagipun kami saya anggap siapalah ia bukan rezeki kami. Tapi kami akan beri dengan orang lain, pas orang lain. Itu cabaran Puan Betul, Fifi. betul. Cabaran kita 3 hari ini lah. Macam ni lah haus sikit lah. Haus dah. Tu lah cakap. Jangan cakap banyak. Bateri dah low dah. Bateri dah low. Baiklah, daripada mana anda belajar membuat kuih tradisi? Adakah daripada turun-temurun ke ataupun belajar dekat secara online ke, bengkel ke, diri kelas bengkel ke, macam mana? Dari turun-temurun. Family dari arwah nenek ke lepas tu turun ke mak, lepas tu turun saya lah. Lepas ni adik pula. Banyak Memang generasi, akan memang family kami memang orang madah bisnes, jenis bisnes. Family business. Family business. Betul lah. Kalau Wan Alif sendiri, bakat Wan Alif daripada turun-temurun ni bakat apa? Bakat saya dari turun-temurun. Melatah. Bakat saya turun-temurun pastinya memenuhi cita rasa makanan Puan Fifi. Itu bakat saya. Saya boleh Bukan rasa. pantun ke? So Wan Alif ni ada je pantun pembuka bicara dia. Tutup nanti. Baiklah Wan Alif. Kita nak tahu. Kita nak tahu sebab Wan Alif ni sebenarnya dia melatah tahu tak? Tak ada Puan dia Fifi. melatah. Tapi dia pijak hari ni dia boleh kontrol pula. Kalau selalu kami usik-usik dekat belakang set, amboi. Aduh, Kemain lagi ya. Jess, kau pecahkan segala-galanya je, Jess. Tengah live ni. Memang nampak. Boleh melatah betul tak? Tak ada. Yang tu propaganda tu. Propaganda. Kita nak tahu Puan Fifi mungkin Tendensi. boleh kongsikan dekat mana perniagaan Puan Fifi dijalankan. Kita nak tahu supaya senang orang ramai cari Puan Fifi. Betul. Setakat ini kami membuat secara online saja, secara online dan
boleh call kami kelak, boleh PM tepi, boleh search kami pun FB Fifi Rozilawati. Oh, wow. Apa FB tadi? Fifi Rozilawati. Fifi Rozilawati. Lepas ni terus dalam masa berapa saat je nanti? Ada lah tu. Nanti saya lah order lah. Tengah hari boleh hantar tengah hari. Baiklah Puan Fifi, mungkin pesanan kepada wanita terutamanya apa kata-kata hikmat bagi mereka seorang isteri ataupun seorang ibu yang berniaga pada musim Ramadan ni. Untuk kawan-kawan, pakcik pula. Mana Untuk pakcik? makcik, untuk kakak yang berniaga dalam bulan puasa tu, kita memang banyak kerja lah orang pada urus anak lagi, urus family, laki lagi. Semestinya kita duduk rumah dengan cara kita berniaga juga, kita boleh dapat income yang kita boleh. Wow, itulah pesanan kepada wanita-wanita di luar sana, termasuk saya sendiri yang bakal jadi seorang isteri, Bukan seorang wanita ibu. saja, bukan wanita saja. Laki pun boleh niaga lah, Jess. Betul, laki pun boleh berniaga. Wan Alif bila nak berniaga? Saya nak berniaga. Saya lama dah berniaga. Dia ni jadi pelanggan je. Asyik beli tu, beli ni je. Berniaga Tak. apa? Berniaga apa? Saya berniaga menjual hati saya kepada awak. Jangan tahu nanti viral kita pula. Jangan. Baiklah, terima Okey, kasih Puan terima kasih, Fifi Puan kerana Fifi. bersama kami pada hari ini tahu. Banyak perkongsian apalagi pasal Waalaikumsalam. makanan ni. Wan Ya, Alif. betul. Wan Alif terganggu sedikit saya hari terganggu ini dengan sebab producer asyik usyik aja. Okey, terima kasih Puan Fifi. Semoga kita berjumpa lagi. Ya. Semoga Ramadan kali ini lebih meriah dan juga lebih bersederhana dalam SOP yang kita SOP. jaga. Ingat kita masih belum menang. Ya, saya belum menang. Kuih jangan lupa. Ingat PM kuih, tepi. ingat Jess dan saya. Ya, kena PM tepi Wan Alif. Tapi Betul. lepas ni Wan Alif kita Ya. ada slot pendidikan bersama Cikgu Azila. Cikgu Azila. Wan Alif hafal tak sifir ni? Sifir hafal waktu sebelum puasa. Sekarang dah puasa, saya tak tahu hafal tak. Nanti kena hukum oleh Cikgu Azila. Baiklah kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Teruskan setia bersama kami hingga ke akhir rancangan. Kembali selepas ini, Sejahtera Asia. Kembali bersiaran bersama kami di Sejahtera Asia untuk untuk segmen yang fokus yang kedua hari ini, iaitu pendidikan bersama Cikgu Azila. Zila ya. Cikgu Kan lupa Azila. nama dah. Aku dah lupa Astaga, nama cikgu Wan Alif aku. kena hukum ni, kena hukum Sebab cikgu. bila saya tengok macam ni, dia Cikgu Azila ke tokek lah cikam. Aduh, haus dah aku ni. Haus. Ai, bawa buka apa tu ai? Ya, cikgu apa khabar? Cikgu sihat cikgu? Sehat, baik. Dah breakfast ah? Pukul 4. Pukul 4. Wan Alif okey tak? So far so good? So far good. So far so good. Alright, cikgu Dah teruskan sangat. cikgu. Makin lama makin menjadi-jadi bisikan ni. Kelas hari tu bising no. bising. Kelas hari ni bising, kena hukum ni budak ni. Tapi ada kelas sebelah tanya hukum sebelah puasa ni. tak? Okey. Jom kita belajar. Kita belajar ulang kaji sikit. Yang ni hari ni yang senang-senang je lah. Hari puasa tu senang. Takut. Cantik. Ah? Cantik cikgu. Takutnya Takut tidur. Sebelah dia tidur pula. Berdengkur sebelah. Okey. Ingat lagi, first dulu kita punya sesi slot pendidikan ini kita belajar tentang tolak 9. Betul. Senang sangat. Yang belas-belas tolak 9. Waktu tu saya belum hadir lagi cikgu. Belum ada lagi awalnya selamatkan diri. Jadi senang sangat. Contohnya 14 tolak 9. Apabila 9 di sini, tolak 9 mesti nombor itu adalah nombor yang belas-belas lah. Betul. Okey. Kalau tolak dengan 9 tak perlu keluarkan tangan jari 10 and then tambah dengan lubang hidung, tambah dengan dua mata. Si belum. Si belum. Jadi nombor 4 ini cuma perlu tambah dengan 1. Tambah 1 ni lah. 1 tambah 4, 5. Senang Okey kan? Si perlu tambah dengan lubang hidung, si perlu tambah dengan dua biji mata, terus boleh dapat 1 tambah 4. Ya. Itu ceritanya kalau 9. Kerana 9 ini dia punya pasangan adalah 1 untuk melengkapkan jadi 10. That's why nombor ini tambah je dengan 1 ini. Sekarang hari ini kita bincang tentang nombor 8.
8 tu gereknya 2. ada 8 ini gereknya. pasangannya. gerek, Mana Alif ada gerek. Lagi sekolah si boleh gerek, lagi kecil. Senang nak cikgu. Okey. So, 8 ini pasangannya 2. Okey, kalau pasangannya 2, artinya contoh nombor itu adalah nombor belas. Tolak dengan 8. Okey. Contoh yang saya berikan nombor tadilah 14. 14 tolak 8. Yang ini tak perlu tambah dengan 1 ini sebab 1 tu bukan gereknya. 1 tu pula. gerek 9. Tadi gerek ni bukan pula. 1 bukan gerek kepada Gerek 8. 2 lawan Alif. Dia setia 2. Gerek kepada 8 ini, gerek ni apa boyfriend girlfriend lah. Boyfriend, girlfriend. Okey. 8 ini pasangannya 2, jadi 4 ini kita tambahkan dengan 2. Oh, Okey. tambah. 4 tambah 2 6. 6. Terus dapat jawapan. Tak perlu keluarkan jari 10 ataupun sambung dengan jari kaki kan? Jari Sambung dengan hidung, lubang telinga kan? lubang telinga. Lubang hidung kan? Si perlu. Betul. Cuma perlu tambah ini dengan 2. Okey, kita cuba nombor lain pula. Nombor yang kita tak berapa familiar lah, nombor ganjil. 17. Tolak dengan 8. 17 ni kalau nak tolak 8, jenuh nak keluar jari, Betul. nak keluar Betul. 7. Tambah je 2. Lubang apa sampai 7 tu? Lubang tu, lubang tu. Gigi, dia guna gigi. Makan gigi. So, tak perlu, jangan tambah dengan 1. Kerana 1 bukan pasangannya. Pasangan Tambah 2. untuk 8 adalah 2. So, 7 tambah 2, dapatlah 9. Macam Okey. tu. Ada 9, ada 8. Kalau macam ni jangan kata puasa tak puasa pun boleh saya jawab. Yelah tu, Ambo. Belagak. Dah faham mesti belagak. Betul. Dia memang macam tu, cikgu. Lepas tu nanti tanya, lupa pula. Masa belum kelas tadi, awal dia nak selamatkan diri. Dia kata dia belum masuk kelas yang pertama. Baru ingat masuk rupanya. Ada masuk. Okey. Jom kita pergi. Kalau soalan ini, dia takkanlah setiap masa soalan tanya berapa belas tolak 8. Bila dia akan menjadi sangat berguna dan sangat bermanfaat. Okey. Contoh soalannya nombor besar sikit 329. Tolak dengan 183. Okey. 9 tolak 3 ini senanglah, biasa. Iaitu dapat 6. Okey, yang masalahnya dekat sini. 2 tolak 8 tidak boleh. Ini jadi 12, ini jadi 2. Okey, di sinilah. Tak perlu keluarkan jari 10 tambah dengan Tambah je 28 2. batang hidung lubang hidung tak perlu. So cuma 2 ini tambah Cikgu ada dengan 2 batang hidung. pasangannya adalah Oh, 8. 2. 2. Betul. Jadi ini dapat 4. Ini senanglah. 2 tolak 1. 1. Okey, Bukan satu 2. Saya dengar. Cabaran berpuasa ni. Dia puasa tu lah. Main-main lagi. Just cuba berpuasa hari ni. Saya nak cuba berpuasa, cikgu. Nak saya ada air ke rebah? Sedap. Tak Boleh ada. tengok. Boleh spot check. Spot Wah. check. So macam ni tadi menjadi senang kan, menjadi mudah kan. Sebab saya dapati ada student tau, kalau yang dia punya macam nak cakap kefahaman dia tu ataupun dia punya enjin lah cepat student enjin dia cepat, dia boleh kaedah pinjam ini yang biasa dia boleh hafal pula, kira dengan cepat. Ya. Slow cikgu, slow. Sabar. Cikgu berpuasa lah Walali. Sabar, kesian cikgu puasa. Okey, kalau ada student ini dia punya pemahaman tu sederhana sedikit, dia akan ambil masa untuk buat yang ni, penolakan begini. Kalau student itu pula lemah, yang ni masalah. Kalau yang lemah, dia akan mengalami masalah untuk cari sampai 12. Nak tolak yang Macam ni just tadi. tadi lah lemah. 17 tolak 8 ini. Dia tak dapat bayangkan. Kadang saya ajar yang darjah 3, 4 macam tu. Bila kita bagi dia cara yang biasa, iaitu 17 tolak 8, kita Tambah 2. kalau cara biasa kan, Dia kena kira. Betul. salah. Dia tak dapat bayangkan 10 ni lepas tu ada 7 lagi. Dia tak dapat bayangkan. Jadi kita gunakan cara ini, dia perlu tambah 2 saja. Dia mesti ingatlah, mesti ingat pasangan-pasangan setiap nombor. Kalau 9, pasangannya 1. Kalau 8, pasangannya 2. So, kalau kita tengok 8 ini, pasangannya 2, 7, 2, 9. Itulah yang digunakan dalam soalan macam ni. Ada masa lagi tak? Saya buat lagi satu lagi. Boleh. Nombor Kita tunjukkan. yang lebih besar. Dah nak habis cikgu. Air awalnya habis. Nak pulang cepat. Nak pergi Loceng toilet belum cikgu. bunyi lagi. Nak balik. Loceng belum berbunyi. Okey, cuba nombor yang sedikit besar. Contoh 25,000. Dah 25,000 dah pakai kita. Lama. Okey, Gitu. 689. Okey, contohnya nombor di sini adalah 9,000. Sini letak 8, ini letak 2, yang ni tak apalah. Okey.
Okey, sekarang kalau nombor ini ditolak, saya dapati ini dan ini senang. Just boleh tolak tanpa perlu pinjam-pinjam. 9 tolak 3 kita dapat 6. 8 tolak 2 kita dapat 6. Okey, dekat ni sini dia perlu pinjam. pinjam. 6 tak boleh tolak dengan 8. So sini akan 16. Ini jadi 4. Okey. 16 tolak dengan 8. Sinilah dia akan berguna dan membantu student. Jadi 6 ini tambah dengan apa? 2. Tambah dengan apa? 2. Saya tahu yang kat depan ni cepat. Kat belakang dia macam ni sikit. Hari ni dah duduk depan dia tak bagi je tu. Oi, salahkan saya pula ya. Pelajar apa bola seorang Bola, betul cikgu. Okey. Nanti- So nanti yang tahu ni dia. kita tambah 2. Dua. 6 kita tambah dengan 2 dapatlah 8. Di sini pula 4 tolak 9. 4 ini pun kena jadi 14. Ini 1. Ini kita apply apa yang dah kita belajar awal hari tu, iaitu kalau tolak 9 Betul. tambah dengan apa? Kalau tolak 9 tambah dengan 1. Tambah dengan pasangan dekat depan ni lah. 1. Satu. Lambatlah Jess. Yelah tu. Saya nak sebut 1 tadi. Was-was Dia pula. bagi peluang. Saya support Jess hari ni. Yelah. Saya balik, Alif cikgu. asyik Saya bully balik. orang aja. Apa saya bantu Nak bully. balik. Bukan apa dia cikgu. Nak minum air kot. Tak ada, saya nak order kuih. Awal lah Bahaya udah lagi je. Okey. So Bokol. 4 ini tambah dengan 1 dia menjadi 5. So 1 ni just turun ke bawah lah. Betul. Mungkin lambat sikit tadi sebab saya selalu letak tambah ni kat sini kan. Kalau betul. ni, so teringat tadi nak tambah 1 ke nak tambah 2 ke. So macam inilah dia. Membantu. Membantu sangat cikgu. Terima Faham? kasih cikgu. Faham. cikgu. Boleh ingat? Boleh cikgu. Tapi Nanti bagi ujian. baru nak bagi boleh. ujian. Boleh ke? Boleh. Boleh lagi berfikir ke? Boleh. Boleh. Betul. Boleh. Aku dah tak tahu nak jawab apa, boleh je lah. Was-was. Boleh. Was-was jadi dia jawab. Okeylah Wak Alif, kita berehat sebentar lah sebab Wak Alif pun rasa macam dah nampak penat-penat dah ni. Yeah. Tengok. Dah Aduh. layu dah. Cuba. Kau rasa nanti tukar kursi tinggi sikit. Demand ya kau. Baik, kita berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Betul. Masih ada lagi satu slot bersama Cikgu Azila. Nak belajar lagi trik-trik yang menarik. Kita stay tune bersama Cikgu Azila. Jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Asia. Wan Alif, Ya. kita dah berada di slot yang terakhir. Betul. Ya. Masih lagi okey ya Wan Alif? Okey, siapa tak okey? Cikgu, Semangat. Kena semangat semangat Yeah. walaupun berpuasa. Yeah. Baiklah, kita beralih kepada Cikgu Azila sebab Cikgu Azila pun berpuasa. Terima kasih Cikgu sebab mengajar kita hari ini walaupun Ya, berpuasa. Selamat Cikgu pagi pula, cikgunya pun dah lain-lain. kerena anak-anak dia yang mancal-mancal ya. Mancal-mancal. Mancal-mancal. Puasa apa tadi? Puasa apa tadi? Puasa yok. Tukar pula konsep dia. Yok. Okey. Hati-hati jangan tepi puasa. Jangan tepi tu dah. puasa. Itu yang saya risau. Lagi-lagi cikgu ke depan tu. Cikgu dah kena. Itulah Okey, ni. sebelum kita nak mengulang semula beberapa soalan, saya nak kongsi satu lagi triks. Satu lagi triks iaitu untuk Sifir 8. Okey, Sifir 8 ini adalah antara sifir yang student tak berapa gemar. Nak hafal dia pun selalu yang jadi penyakit ni 7 dan 8. Sifir 2 senang, 3 senang, 4 senang, 8 ada masalah sikitlah. So, untuk membantu pelajar hafal dengan mudah, bukan kata tak perlu hafal membantu hafal dengan lebih mudah, kita mulakan dengan 0, 1, 2, 3, 4. Seterusnya 4 sekali lagi dan baru kita sambung sampai 8. 5, 6, 7, 8. Lepas tu, nombor-nombor di belakang ini adalah nombor sifir 2 ataupun asas kepada sifir 2. 02468, sifar 2468. Sifir 2, sifar 2468. Lepas tu ulang sekali lagi, sifar 2468. Sifir 8. Oh, siap dah. Dah siap dah. Wah. Ada student kan, bila dia tak hafal sifir 8, masa dia nak buat soalan bahagi, contohlah, nak buat benda ni, tak boleh ni, 8 kot. Okey, kalau dia nak buat, saya boleh lagi, 6. Tak boleh. Ketukar pula. Okay. Kalau nak bahagi ni, ada student bila dia tak hafal sifir 8, dia akan buat ni, 8, lepas tu 8
darab 2 tambah lagi 8, 16 tambah 8. Kadang-kadang pengiraan yang manual sangat macam ini memakan masa. Betul. Dan yang paling bahayanya salah. Betul. So saya ajar cara ni tak sampai 15 second kot dah boleh siap dah sifil 8. Tapi again saya akan nasihatkan pelajar janganlah dah tahu cara ni dan dia beranggapan tak perlu hafal lagi dah sifil 8. Ini cuma untuk membantu memudahkan dia untuk hafal. Ini kalau sifil 8 dah. Jom kita buat sekali lagi. Saya tahu kalau saya buat sekali tadi Jom. perlu ulang lagi barulah Sebab boleh saya dah ingat. hafal sifil 8 cikgu. Jadi saya tak biasa konsep benda macam tu. Dia memang dah terror. Saya memang hafal semua sifil dari sekolah lagi. Tapi Ciba. kalau ada konsep macam tu agak susah. Muka dengki kat sebelah. Alah. Saja nak bagi dia iri hati cikgu. Okey, kalau yang ni membantu untuk yang belum hafal lah. Ya. Yang dah terror ni macam pelajar kita seorang ni, dia dah terror dia tak perlulah. Keluar kelas kau. Okey, boleh minum Okey. air. Sifar 1 2 3 4. Ulang semula 4 5 6 7 8. Senang je nak ingat berhenti sampai minus, berhenti sampai 8 sebab ini sifir 8. Dan sebelah ini adalah sifir 2. 0 2 4 6 8. Ulang sekali lagi 2 4 5 6 8. 8. Yeah. Jadilah Koko-Crunch bukan Allah. Koko-Crunch. Jangan sebut makanan lagi cikgu. Dah penat dah orang sebelah ni cikgu. Jadilah sifir 8. So hari ni Kicun pula. kita play with the number 8. Bermain dengan nombor 8. Seronok bermain dengan number. Betul. Ya. Dia memang partner Jangan dia main memang dua, ya? nombor. Jangan main nombor, jangan. Nombor ekor. 4D Toto aboy. Tahunya. Jangan sebut. Jangan sebut, jangan sebut. Jangan Okey. ikuti, jangan follow ya. Macam Jess cakap tadi kan, dia dah nampak dah, dia dah perasan dah. 8 ini dia selalu berpasangan dengan 2. That's why saya kata tadi gereknya 2. Okey. Nak buat sifir 8 Pun pun dua. dia guna kuasa 2, bukan kuasa 2, apa nama dia? Kuasa Sifir 2. sifir Sifir 2 dekat sini. Jom. Ada masa lagi tak? Ada masa lagi tak? Ada ada. Ada masa lagi. Sejam lagi ada? Ada. Tak sejam cikgu. Jangan sejam cikgu. 2 minit macam tu cikgu. 1 loceng minit nak lah saya bunyi. bagi 1 minit. Oh, dia bagi masa 1 minit. Okey, kita nak menguatkan lagi pinjam-pinjam tadi. Contoh soalannya adalah 7 2 1 4. Yang ini saya nak tolak dengan 1 8 2, tak mau 2 lah. Ini letak sifar lah. 9. Okey, kita kan dah belajar 8 dan 9. Jadi di sini kita apply lah. Belum tukar warna lah. Tukar warna hitam. hari ni tak tukar Lupa. Puasa. Okey, 4 tolak 9 tak boleh. Jadi ini kena jadi 1 tambah 14. Relax dulu. 14 dahulu. Ini jadi sifar. Sifar. So 14 tolak 9, kita ingat kalau 9 pasangannya 1, so nombor kedua-dua nombor ini ditambahkan. 1 tambah 4, 5. Okey, Kosong. sifar ini sifar lah, kosong lah. Okey, ini pula 2 dengan 8, so ini jadi Tambah 12, 2. ini jadi 8. 6. 6. 6, jangan 8 nanya. Okey, jadi apabila begini, jangan 1 tambah 2. Sebab gerek 8 bukan 1. Betul, gereknya 2. Gereknya 2. Dia punya pasangan itu adalah 2. So 2 tambah 2 dapatlah 4. Ini pula 6 tolak 1. 5. Oh, sangat mudah. Sangat mudah. Betul tak, Jess? Mudah Kita sangat. dah banyak belajar ya. 9, Betul. semua 8, semua 11. Tengok macam ni pun saya dah. Aduh, kelas esok lagi lah cikgu. Aboy. Tak, bukan riak. Cuma semangat. Aboy, semangat ya. Tiba-tiba di hujung-hujung ni Semangat semangat bila cikgu. habis. Dah habis Dan dia semangat bukan dah main balik. lagi. Semangat nak balik. Okey, dan fokus yang terakhir tadi itu slot pendidikan kita mengakhiri Sejahtera Asia pada hari ini. Tapi sebelum tu saya seperti biasa ada pantun sedikit. Pantun. Manis-manis si buah kurma, sangat nyaman buat berbuka. Bulan Ramadan telah pun tiba. Sejahtera Asia jangan lupa ya. Jumpa lagi dan tetapkan bersiaran. Tetapkan setiaran anda bersama kami di Sejahtera Asia. Saya Wan Alif. Dan saya Jessica John daripada Inspirasi, kita cetuskan inovasi. Inovasi. Assalamualaikum, bye-bye. Selamat berbuka. Belum berbuka. Awal dah. Sengaja.